Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, apa khabar semua? Hari ini saya nak bincangkan 3 topik. Yang pertama 7.2 pengenalan kepada pengurusan kos, 7.3 pengelasan kos, 7.4 komponen kos pengeluaran. Okey, kita mulakan. Kos melibatkan pengorbanan satu aset atau sumber untuk mendapatkan aset lain. Manakala belanja melibatkan pengorbanan satu aset atau sumber untuk memperoleh hasil dalam satu tempoh perekonomian. Okey, skop perekonomian kos meliputi aktiviti merekod, mengumpul dan mengisah data-data kos bagi satu keluaran atau perkhidmatan serta menyampaikan maklumat terkini untuk membuat perancangan kawalan kos terhadap satu projek. Ini faktah lah, kamu tak boleh tinggalkan. Okey, perekonomian kos membolehkan keberuntungan dan prestasi setiap kerja operasi dan jabatan dikenal pasti. Yang kedua, tujuan kawalan dan perancangan bagi operasi biasa. Yang ketiga, membuat keputusan menentukan polisi harga dan juga membuat perancangan untuk masa depan. Yang keempat, laporan dalaman dapat disediakan. Perekonomian kos ni melibatkan pihak dalaman, pengguna dalaman. Okey, pengelasan kos 7.3. Dia yang pertama mengikut kelakuan. Kos berubah. Kos yang berubah mengikut volume pengeluaran. Okey, bila pengeluaran kosong, dia kosong. Bila pengeluaran meningkat, dia akan meningkat. Perubahan ini berubah berkadar langsung dengan pengeluaran. Contohnya bahan mentah langsung atau perkara disebut sebagai bahan mentah langsung dan upah pekerja ataupun kos buruh langsung. Nama lain bagi upah pekerja. Grafnya kita tengok, ini graf dia. Graf ni bila dilakarkan mesti lengkap berlabel. Walaupun graf kamu betul, tapi kalau jika tidak dilabel dengan lengkap, tiada masalah diberi. Pastikan berlabel. Kamu tengok Pak Sim dekat kos RM. Okey, kalau tak ada tajuk sebut kos berubah, dekat graf ni mesti label kos berubah. Okey, Pak Sim mendata ni ada unit keluaran, tapi label ni kamu tengoklah, tengok soalan, kerana soalan dia berubah-ubah. Okey, kos tetap. Kos yang tidak berubah walaupun volume pengeluaran berubah dalam tahap yang ditetapkan. Kamu nampak ada perkataan tahap ditetapkan. Okey, semua kos akan berubah dalam jangka panjang ataupun lebihi tempoh ditetapkan. Okey, contohnya sewa kilang, gaji penyelia. Okey, kita tengok graf dia. Okey, lengkap berlabel nampak tu. Okey, masih mendekat kos RM. Yang mendata ni kos tetap. Yang mendata di bawah ni adalah unit keluaran. Okey, kos tetap akan menjadi kos bertingkat ataupun seperti tangga apabila melebihi jumlah output yang ditetapkan. Cuba kita tengok graf dia. Nampak tu. Macam tangga, dia akan meningkatlah, harga akan meningkat dalam jangka panjang. Jadi sebab tu kos tetap akan berbentuk tangga. Kos separuh berubah atau kos campuran, kos yang mengandungi dua komponen iaitu kos tetap dan kos berubah. Contohnya belanja telefon. Okey, yang kedua pengelasan kos mengikut fungsi, kos keluaran atau kos produk. Semua kos yang terlibat untuk menghasilkan satu produk, kos ini menjadi barangan dijual dan sebahagiannya akan disimpan sebagai inventory akhir dan ditunjukkan dalam penyata kedudukan keuangan. Penyata kedudukan keuangan adalah nama lain bagi kunci kira-kira. Okey, kos bukan pengeluaran atau kos tempoh, kos yang terlibat dalam memindahkan barang siap di kilang sehingga barangan dijual. Kos ini adalah kos tempoh dan tidak diinventorikan. Okey, ia dianggap sebagai belanja. Contoh dia kos pengagihan dan pemasaran, kos pentadbiran dan kos keuangan. Pengelasan kos mengikut pengesanan. Yang pertama kos langsung. Kos yang boleh dikesan terus pada keluaran. Maksudnya daripada keluaran kita dah nampak dia, nampak dia punya kos dia. Contoh bahan mentah langsung atau bahan langsung, buruh langsung. Kedua, kos tak langsung. Kos yang tidak dapat dikesan terus kepada produk, ia tidak terlibat secara langsung dengan keluaran. Contoh kos overhead, susut nilai,
sewa kilang, gaji langsung, utility. Ini ada ketinggal A, ini perhatian dulu lah ketinggal gaji sikit. Okey, kos boleh dikawal dan kos tidak boleh dikawal. Kos boleh dikawal, kos yang boleh dipengaruhi oleh keputusan tindakan pengurus. Contohnya gaji penyelia. Kita boleh kawal gaji penyelia atau gaji supervisor. Bahan mentah. Bahan mentah tu kuantiti dia kita boleh kawal lah. Tapi kos tidak boleh dikawal. Kos yang tidak dipengaruhi oleh keputusan syarikat. Contohnya kenaikan harga. Kenaikan harga kita tak boleh kawal. Dia harga pasaran. Okey, kerosakan mesin. Tiba-tiba saja mesin rosak pun kita tak boleh kawal. Kos relevan dan kos tidak relevan. Kos relevan, kos masa depan yang membezakan antara alternatif dengan alternatif lain. Kos tak relevan, kos lepas yang tidak bantu dalam buat keputusan. Ia juga dikenali sebagai kos tenggelam atau kos hangus. Ini ada dalam bab lah. Ada kita jumpa nanti kos relevan dalam bab pembuatan keputusan. Okey, komponen kos pengeluaran atau jumlah kos pengeluaran sama dengan kos bahan langsung atau kos bahan mentah langsung tambah dengan kos guru langsung tambah dengan kos overhead pengeluaran. Okey, kos bahan langsung ni kadang-kadang soalan dia tak beri direct angka dia, jadi kamu kena kira. Kalau kira tengoklah pada soalan ni, kadang-kadang soalan bagi maklumat kamu kena kira lah. Ada cara nanti bila tiba topiknya saya akan tolak. Kos guru pun kamu kena tengok, kadang dia bagi beberapa butir kita kena kira. Overhead memanglah dia ada banyak jadi kita kena kira bergantung pada soalan. Okey, yang B kos prima atau kos utama daripada kos bahan mentah langsung tambah dengan kos guru langsung. Yang C kos overhead perkilangan, semua kos sampingan yang diperlukan untuk menukar bahan mentah menjadi barang siap. Kos penukaran sama dengan kos guru langsung tambah dengan kos overhead perkilangan. Yang E kos purata seunit pengeluaran, jumlah kos pengeluaran dibahagi dengan jumlah unit yang dikeluarkan. Ini rumus lah, rumus kita kena ingat. Okey, kita tengok contoh. Jelaskan masuk kos dan belanja. Yang kedua, nyatakan dua contoh kos bahan mentah langsung dan dua contoh belanja dalam pengeluaran dan jualan pakaian seragam sekolah. Kamu lihat dekat soalan dia sebut pakaian seragam sekolah. Jadi ada maklumat yang mesti ada. Kamu tak boleh sebarangan menjawab soalan ni. Okey, kita tengok jawapan dia. Kos ialah nilai tunai atau nilai aset yang dikorbankan untuk memperoleh barangan atau perkhidmatan yang dijangka akan memberi manfaat kepada perniagaan. Kadang-kadang disebut kos boleh diinventorikan. Contoh di kos bahan mentah langsung. Dia cakap tadi berkaitan dengan pakaian seragam sekolah kan. Jadi kain mesti ada. Sebab pakaian seragam mesti berada kain. Kalau tak ada kain, maksudnya salah lah jawapan kamu. Kain mesti ada. Butang, zip dan hook lah cangkuk dia. Okey, belanja ialah nilai tunai atau nilai lain aset yang digunakan untuk memperoleh hasil dan nilai ini terhapus atau hangus dalam tempoh semasa. Ia juga dengan sebagai kos tempoh atau kos period. Contoh belanja penghantaran, pengiklanan, sewa kedai, insurans kedai. Yang berikut ialah maklumat kos bagi tahun 2020 diberi oleh syarikat Corona Berhad. Ini contoh yang kedua lah. Ada bahan mentah langsung RM1,680,000, buruh langsung RM388,000, sub nilai bangunan kilang RM92,000, sub nilai peralatan pejabat RM24,000. Nampak ada perkataan kilang, ada peralatan pejabat, ada guna dia. Utility kilang RM7,200, belanja pengiklanan RM79,200, inventory akhir barang siap RM92,000, buruh tak langsung RM112,000, faedah sampingan buruh langsung RM76,000. Nampak buruh ada dua. Sebab tu kadang dibagi, dia suruh kita mengira. Ini antara trik-trik lah dalam soalan. Okey, gaji penyelia pengeluaran RM36,000. Kos jabatan perkhidmatan, dia ada staf kat sini RM80,000. Maksudnya semua perkhidmatan dalam untuk jabatan di kilang. Ada maklumat di bawah dia. Bahan mentah tak langsung RM44,000. Belanja pentadbiran RM120,000. Sewa ruang pejabat untuk kegiatan jualan RM12,000. Komisen jualan RM4,000. Dikehendaki. Yang pertama,
Satu daripada kos yang disenaraikan di atas ialah kos hangus. Kena pasti kos itu dan perihalkan. Bila sebut perihal maksudnya kamu kena jelaskan, kena beritahu lebih terperinci bagaimana kos itu menjadi kos hangus. Yang kedua, hitungkan jumlah yang berikut. Biasa, kadang-kadang dia suruh kita hitung. Kadang-kadang pernah minta kita lakarkan graf. Saya dah sebut tadi, kalau minta lakarkan graf, kamu kena lakar berserta label. Walaupun graf kamu betul, kalau tidak ada label, tidak akan diberi markah. Okey, kat sini cuma minta hitung. Hitung kos prima. Kena ingat rumus dia. Kos overhead perkilangan. 3 kos penukaran. 4 kos produk. Yang kelima kos tempo. Okey, kita tengok jawapan dia. Yang pertama, kos inventory barang siap akhir ialah kos hangus. Ia telah dilibatkan atau tidak relevan lagi untuk buat keputusan masa hadapan. Dia berkaitan kos relevan lah. Kos relevan kita akan jumpa lebih terperinci dalam bab pembuatan keputusan. Okey, kita pergi pada soalan pengiraan tadi. Kos prima daripada bahan mentah langsung RM1,680,000. Buruh langsung, ni yang saya beritahu tadi, bergantung pada soalan ni. Kadang soalan minta kita kira bahan mentah langsung, kadang-kadang minta kira buruh. Dekat sini dia minta suruh kira buruh langsung. Okey, buruh langsung daripada upah dan faedah sampingan jadi RM388,000 tambah RM76,000, kamu dapat RM464,000. Jadi jumlah untuk kos prima adalah RM2,144,000. Okey, jumlah kos overhead ada banyak dekat sini. Susut nilai bangunan kilang RM92,000, utility kilang. Utility kilang ni nama lain bagi kadar bayaran lah kilang. RM7,200, upah buruh tak langsung RM112,000, gaji penyelia pengeluaran RM36,000, kos jabatan perkhidmatan RM80,000, bahan mentah tak langsung RM44,000. Jadi kita jumlahkan dapat RM371,200. Kos penukaran. Kena ingat apa kos penukaran dia daripada upah buruh langsung RM388,000, faedah sampingan buruh RM76,000. Sebab buruh kita kena kira dapat RM464,000. Overhead perkilangan RM371,200 dapat RM835,200. Kos produk daripada kos bahan mentah langsung RM1,680,000. Buruh langsung tambah faedah sampingan, ini adalah buruh lah. Buruh tadi RM464,000. Overhead perkilangan RM371,200. Kita campurkan dapat RM2,515,200. Kos tempo. Nilai peralatan pejabat. Kena ingat kos tempo ni semua yang bukan di kilang. Kalau kamu ada sebut yang kilang, dia salah lah. Dia semua yang bukan di kilang. Okey, yang pertama nilai peralatan pejabat RM24,000, belanja pengiklanan RM79,200, belanja pentadbiran RM120,000, sewa ruang pejabat RM12,000, komisen jualan RM4,000, jadi jumlah dia RM239,200. Sekian, terima kasih. Jika rasa video ini bermanfaat, bolehlah like, share dan subscribe. Jumpa lagi di video yang saya di masa akan datang. Terima kasih.